dan salam sejahtera. Okay, material can be divided into three. Okay, first kita ada conductor that can conduct electric. Second, kita ada insulator that not allow the current to flow ataupun tidak boleh mengkonduksi elektrik. Dan ketiga, kita ada kedua-duanya iaitu can be insulator and also can be conductor, iaitu semiconductor. So semiconductor contohnya seperti silicon cannot conduct electricity. Okay. Tetapi kalau kita bantu dia dengan cara kita panaskan silikon tersebut, ia boleh mengkonduksi elektrik. So from this we know that silicon can be insulator and also can be a conductor. So this is what we call a semiconductor. Ada dua iaitu intrinsic and extrinsic. Okay. So untuk membantunya supaya lebih senang mengkondak elektrik, okay, takkanlah kita nak panaskannya. Maka kita kena buat satu proses iaitu doping process. It produce extrinsic semiconductor. This is a N-type and a P-type semiconductor. Okay, P-type is when we added a trivalent atom to the silicon, and N-type when we added pentavalent atom to the silicon. So, mana yang bagus? N-type ke P-type? Soalan ni selalu ditanya oleh pelajar. So, jawapannya ialah kedua-duanya pun saling melengkapi, iaitu kita tak akan guna P sahaja atau guna N sahaja. So kita kena guna dua-dua sekali, maka ia akan menghasilkan diode. Situ. So kita gabungkan P-type dan N-type, maka akan menghasilkan semiconductor diode. Maka dia akan berfungsi sebagai penebat dan juga sebagai konduktor. So itu sifat yang kita nak untuk diode ini. Dia ada jalur jalur ini tempat ialah cathode ataupun N-type di situ. Okay, when P-type and N-type semiconductor is combined together, maka the boundary between the N-type material and the P-type material is called the depletion layer, or we call it PN junction. Sebab apa? Sebab elektron daripada N-type akan meresap masuk ke P-type dan meninggalkan hole-hole di belakangnya. Maka ini akan menghasilkan dua charge, iaitu positif di bahagian N-type dan negatif bahagian P-type. Ini akan menghasilkan potential difference ataupun junction voltage. In order for a current to flow through a semiconductor, the voltage applied must exceed the junction voltage. So junction voltage ini tujuannya adalah untuk menghalang kemasukan elektron daripada N-type ke P-type. So dia akan pegun seketika kerana adanya junction voltage ini. Maka untuk membenarkan arus lalu, energi kita mesti lebih besar daripada junction voltage tadi. Contohnya macam silikon, ia mempunyai 0.7 volt junction voltage, maka kita haruslah memberikan dia lebih daripada 0.7 volt. Maka cara untuk membenarkan arus lalu ialah kita perlulah letakkan negatif terminal ke cathode supaya ia dapat menolak elektron ke depan. Bila negatif terminal tadi menolak elektron, maka ia boleh melepasi, maka ia boleh merentasi litar dan menuju ke positif terminal. So kita dapati bahawa dalam tajuk semiconductor ini kita lebih berminat pada pergerakan elektron, bukannya pergerakan arus. Maka untuk keadaan ini we call it forward bias. When forward bias occur, current can flow. Okay, so sebaliknya kalau kita terbalikkan bateri tadi, bateri yang sama kita terbalikkan, maka
kita akan sambungkan cathode ataupun n-type kepada positif. Okay, apa yang berlaku ialah positif akan menarik elektron di n-type itu bukan ke depan tapi ke belakang. Maka tak langsung ini telah melebarkan PN junction tadi, maka menjadi lebih besar. Maka elektron tak dapat melepasi junction tersebut, maka current pun tidak boleh mengalir. So in this case we call it a reverse bias connection. So in this case also diode act like a insulator. So diode bertindak sebagai penebat, iaitu menghalang arus lalu melintasi litar tersebut. Apakah cara untuk kita mengingati sambungan yang betul? Sebab diode sekarang ni bertindak sebagai valve ataupun injap. Maka cara untuk mengingat ialah kalau kita diberi satu diode, how to connect the diode with the dry cell. So kita kena ingat bahawa kita ada dua, iaitu P-type di belah kiri dan N-type di belah kanan. Maka bagi cikgu, P-type itu sebenarnya ialah pintu masuk. Maknanya untuk membenarkan arus lalu, kita mestilah masuk ikut pintu. Penting pintu. Maka arus mestilah datang daripada pintu. So bila arus datang, bermakna tempat bermulanya arus itulah daripada mana? Daripada positif terminal. Maka kita sambungkan positif tu ke pintu ataupun ke P-type. Maka arus akan mengalir ke pintu dan diode akan benarkan ia masuk, macam valve tadi. Maka arus mengalir dan bulb pun boleh menyala. Ataupun kita boleh ingat sebagai N-type tu sebagai no way. Bermakna kalau arus masuk ikut N-type, maka no way ataupun tiada jalan bagi current itu, ataupun current tidak dibenarkan untuk lalu. Maka sambungkan positif di belah kanan, maka arus akan mengalir ke N-type dahulu. Maka of course diode akan jadi penebat pada ketika ini, ataupun ia tidak membenarkan arus untuk lalu. Nampak macam valve tadi. So arus akan tersekat di situ, maka dia tak boleh sampai ke negatif tadi, maka current tidak boleh mengalir dan bulb pun tidak akan menyala. Itu saja cara ingat. Okey, contohnya kalau kita ada satu lampu LED, diode, lampu diode ataupun diode pemancar cahaya, kalau kita sambung pada bateri, kalau salah sambungan kita, maka kita dapati bahawa lampu itu tidak akan menyala. Maknanya kita dah sambung secara reverse bias. So kalau menyala, maknanya kita dah sambung secara forward bias, iaitu P-type kepada positif terminal. Dia menyala. Dan juga kalau kita salah pasang ataupun N-type ke positif terminal, maka kita dapati bahawa arus tak mengalir, maka apa yang berlaku ialah reverse bias. Okey, maka itulah tujuan kita gunakan diode, untuk ia menjadi konduktor dan untuk ia juga boleh menjadi insulator. Maka apa akhirnya ialah diode only allow the current to flow in one direction, mengikut satu arah sahaja. Maka itulah tajuk untuk hari ini. So forward bias, it act as a conductor. Reverse bias, it will act as an insulator. That's all for today. Thank you. Terima kasih.